berlakunya teknologi identifikasi frekuensi radio atau RFID bagi meningkatkan tahap keselamatan dan kecekapan operasi pangkalan minyak dan gas di Labuan. Syarikat logistik itu, Asian Supply Base ASB Sdn Bhd, mengambil langkah proaktif menggunakan teknologi tersebut. Ketua Pegawai Eksekutifnya Japar Esteban menerusi kenyataan memaklumkan teknologi RFID membolehkan langkah keselamatan diotomasikan dan merupakan salah satu langkah pencegahan yang paling efektif untuk melindungi aset. Pelaksanaan kawalan keselamatan itu secara tidak langsung memberi manfaat kepada kontraktor pengaturan petroleum PAC selain menarik pemain industri minyak dan gas dari luar untuk menjalankan operasi mereka di dalam pangkalan bekalan ASB. Menurut beliau, penggunaan sistem itu merupakan pangkalan bekalan pertama di Malaysia yang berbuat demikian. Susulan syarikat logistik itu diwartakan di bawah keutamaan satu sasaran penting yang memerlukan tahap keselamatan tertinggi. Pelaksanaan teknologi itu dibahagikan kepada 4 fasa yang mana fasa pertama akan bermula pada akhir Jun ini. Antara fokus negeri di bawah bayu, kerajaan diminta pantau penjualan spirit. Berita selanjutnya terus sahaja bersama Anissa Daulas di Kota Kinabalu. Ya, sahih. Kerajaan diminta memantau penjualan spirit di kedai runcit atau kedai barangan logam kepada golongan remaja, khususnya pelajar sekolah. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Fairuz Rindan berkata langkah itu penting bagi memastikan kes keracunan membabitkan 20 pelajar di PITAS baru-baru ini tidak berulang. Cuma apa yang penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia ini kena peka. Dan kita minta kerajaan, kalau boleh kita tubuhkan satu lagi akta supaya perkara-perkara ini tak berlaku. Jangan ada hardware ataupun kedai-kedai runcit yang bebas menjual spirit ini kerana dia sejenis racun yang boleh membawa bahaya kepada sesiapa saja. Datuk Fairuz berkata demikian di Kota Kinabalu. Minggu lepas, 2 pelajar tingkatan 5 kritikal manakala 18 lagi rakan mereka menerima rawatan selepas meminum minuman berkarbonat yang disyaki dicampur dengan spirit dalam kejadian di sebuah sekolah menengah di daerah PITAS. Difahamkan pelajar berkenaan secara beramai-ramai telah meminum minuman berkenaan sehingga menyebabkan mereka mengalami keracunan hidrokarbon pada Selasa lepas. Susulan penemuan bayi di bawah kolong rumah di Kampung Sapat Papar pada Selasa lepas, polis kini sedang giat mengesan suspek terlibat. Ketika dihubungi RTM, Ketua Polis Daerah Papar DSP Kamarudin Ambosaka memberitahu bayi berkenaan dalam keadaan stabil dan dimasukkan di wad kanak-kanak Hospital Papar. Katanya pihak kebajikan daerah Papar telah dimaklumkan berkenaan kes ini. Dalam kejadian pukul 4 pagi pada Selasa lalu, seorang lelaki berusia 52 tahun terdengar tangisan bayi di bawah kolong rumahnya dan menemui seorang bayi dalam keadaan bogel. Kes disiasat di bawah Seksyen 317 Kanun Keseksaan kerana telah sengaja menyembunyikan kelahiran bayi yang masih hidup. Orang awam yang mempunyai maklumat berkenaan kes ini boleh menghubungi talian tertera. Sementara itu, susulan video tular DSP Kamarudin mengesahkan sebuah kenderaan dilanggar kereta api di kilometer 21.5 Jalan Perumahan Kampung Anak Kinarut Papar pada 6.05 petang semalam. Pemandu kenderaan cedera ringan dalam insiden itu manakala 3 penumpang lain selamat. Seorang suspek iaitu penjaga palang atau pengemas lintasan kereta api dalam kejadian berkenaan kini ditahan polis. Siasatan di tempat kejadian mendapati palang di landasan kereta api tersebut tidak berfungsi sejak tahun 2019. Semasa kejadian, suspek didapati tidak memakai vest dan tidak menggunakan peralatan lampu isyarat tangan atau bendera isyarat tangan untuk menghalang kenderaan melalui di landasan kereta api tersebut. Menurut pemandu kenderaan pula, enjin kenderaannya tiba-tiba mati semasa tiba di laluan kereta api menyebabkan kenderaan tersebut dilanggar. Kes disiasat bawah Seksyen 337 Kanun Keseksaan kerana telah menyebabkan cedera dengan perbuatan yang membahayakan nyawa atau keselamatan diri orang lain. Sekiranya ada maklumat lanjut, orang awam boleh hubungi pegawai penyiasat di talian tertera.
Seramai 300 peserta terdiri daripada kaki tangan awam, badan bukan kerajaan, pelajar universiti dan usahawan wanita menyertai program meningkatkan daya tahan dan psikologi wanita Matahari dan program literasi perundangan dan hak wanita IRIS di Kota Kinabalu. Program itu dianjurkan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Pembangunan Wanita JPW menerusi Pejabat Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEWA. Program Matahari adalah program proaktif membendung gejala kesihatan mental dengan memberikan kemahiran psikologi asas, emosi, tingkah laku dan pemikiran wanita dalam memahami perbezaan manusia. Manakala IRIS sebuah program fokus kepada meningkatkan literasi perundangan dalam komuniti khususnya wanita serta keberanian untuk membuat laporan dan memberi pendedahan kepada wanita berhubung proses perundangan agar wanita bersedia dan mampu memahami proses perundangan dengan lebih baik. Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita JPW, Datin Izzatul Shima Muhammad Tahir berucap merasmikan program Matahari dan IRIS Perkasa Daya Tahan Psikologi dan Literasi Perundangan mengenai hak wanita di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Program penerapan elemen perpaduan yang berkaitan aktiviti sukan wajar diteruskan sekaligus memupuk semangat Malaysia Madani. Sehubungan itu, Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Fairuz Rindan menyambut baik inisiatif penganjuran program siaran langsung skrin besar perlawanan bola sepak antarabangsa yang membabitkan pasukan Malaysia. Datuk Fairuz berharap program siaran langsung skrin besar ini dapat menjadi medan memupuk perpaduan khususnya dalam kalangan belia. Semoga program-program seperti ini akan diteruskanlah kan dari masa ke semasa dan setiap perlawanan. Dan hari ini kita lihat tempat yang kita buat ini memang agak menarik, jarang-jarang dibuat, so ramai. Bukan saja belia tapi keluarga pun ada di sini. Datuk Fairuz berkata demikian selepas menyertai program siaran langsung skrin besar perlawanan antarabangsa Tier 1 Malaysia menentang Kepulauan Solomon di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan Negeri Sabah, Apui Jan berkata program ini bertujuan memberi peluang kepada masyarakat untuk menonton di skrin besar perlawanan-perlawanan bola sepak kebangsaan yang membabitkan pasukan Malaysia. Program ini adalah hasil daripada idea YB Menteri Anayo, Menteri Belia dan Sukan Malaysia, dan program ini akan berjalan sepanjang tahun inilah. Maksudnya semua masyarakat ataupun komuniti diberi peluang untuk melihat secara langsung melalui skrin besar. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam berita wilayah dan untuk berita seterusnya kembali bersama Sahi. Silakan, Sahi. Terima kasih, Ann.